Assalamualaikum, Ayah. Ayah. Ayah, Radi balik, Ayah. Kenapa kau balik lagi? Ini ke rumah Radi. Ini bukan rumah kau lagi. Kau bukan anak aku lagi. Pergi. Pergi kau dari rumah ini. Ayah. Radi dah bertaubat, Ayah. Bertaubat. Apabila mendengar berita kau ditangkap, ibu kau menangis berhari-hari sehingga membawa kepada kematiannya. Kau memang anak yang tidak berguna. Pergi kau. Pergi kau! Ayah. Ampunkan Radi, Ayah. Ampunkan Radi. Radi bersalah, Ayah. Radi bersalah atas kematian ibu, Ayah. Ampunkan Radi, Ayah. Ampunkan Radi. Bukan aku tempat kau minta ampun. Pergi kau. Ayah. Tolonglah, Ayah. Radi dah tak ada tempat lagi dekat dunia ni, Ayah. Ampunkan Radi, Ayah. Kau telah menconteng arang ke muka kami. Ayah. Semua orang kampung. Hentikan! Hentikan drama ini! Hentikan ini semua! Kerana kalau anda nak tahu siapakah mereka dan apakah yang sedang berlaku sekarang ini, sama-sama kita saksikan sedutan yang telah kami sediakan. Seelok-eloknya, Tuan Penghulu, jangan dibawa jasad Haji Ibrahim masuk ke kampung kita ni. Yalah, dah elok-elok dah kampung kita ni hijau, bersih, suci. Nanti tercemar pula dengan COVID-19. Minta maaf saya. Minta maaf. Minta maaf kalau saya dah bertutur kasar bunyinya. Seelok-eloknya, mayat Haji Ibrahim tu kita campak saja ke laut. Lebih baik selamat kampung kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersiaran dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, Sarawak. Selamat datang ke Kupas Kopi Ilham, sejuta inspirasi bersama dengan saya Adri Indrawani, dan seperti biasa kami bawakan topik-topik menarik dari bumi kenyalang ini. Dan anda juga boleh menonton kami melalui myclip.rtm.gov.my ataupun melalui aplikasi RTM Mobile. Dan ingat, untuk sebarang komen mahu pandangan, jangan lupa untuk tekan butang like dalam laman Facebook kami di Kupas Kopi B2 dan kongsikan juga komen dan juga cadangan anda dalam laman Facebook tersebut. Dan jika tadi anda telah pun dikejutkan dengan sedikit fragmen kepulangan yang tak dinanti, dan kita telah pun memperkenalkan siapakah dan apakah intipati topik kita yang pertama pada hari ini, dan mereka merupakan juara untuk sayembara monodrama Piala Ketua Menteri Sarawak 2020, dan saya perkenalkan betul-betul bersama dengan saya sekarang, dan kita telah pun saksikan lakonan mereka. Nafais Nasril. Cukup hebat lakonan anda. Tahniah. Sekarang masih nangis. Dan juga sebelah Nasril, sebelah Nafais saya perkenalkan Abang Wahab Das Hairaf. Saya panggil Abang Wahab lah ya. Ni otai ni. Dan juga pengarah teknikal untuk monodrama tersebut, saya perkenalkan Hazilan Madinil, juga sahabat saya juga dalam dunia lakonan ni. Apa khabar Alan? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mereka menggelarkan kumpulan mereka sebagai Soliloquy. Dan sekali lagi tahniah kerana menjadi juara untuk sayembara monodrama Piala Ketua Menteri Sarawak 2020. Bukan satu tugas mudah. Betul. Piala Ketua Menteri tu. Baiklah, seperti biasa Nil, bawakan 4 cawan kopi untuk saya dan juga tetamu hari ini ya. Baiklah, kita nak mulakan dengan soalan kita yang pertama lah. Mungkin ramai yang tak tahu lagi. Sebab tadi bukan monodrama. Ya. Tadi adalah fragmen teater biasalah. Betul. Sebab monodrama kena ada pelakon seorang kan. Betul. Jadi mungkinlah siapa yang boleh ceritakan mengenai apakah itu monodrama secara orang kata lebih jelas lagi, dan bagaimanakah pelibatan anda dalam dunia monodrama ini. Saya nak tanya pelakon dia lah. Nafais ni pelakon yang cukup karisma, ada method. Jadi silakan Nafais. Okey, soalan tadi, apakah monodrama? Mengikut pandangan saya secara peribadi, monodrama ni adalah satu pementasan
teater tapi tidak melibatkan ramai orang. Hanya seorang saja pelakon di atas tu yang melakonkan satu cerita tersebut. Daripada awal sampai habis seorang diri saja dan berskala kecil. Kosnya kecil. So itulah monodrama bagi saya lah secara peribadi. Dan penglibatan dalam monodrama ni panjang ceritanya. Tapi boleh dikatakan lebih kurang dalam 2 tahun yang lepas melalui penyertaan saya juga dalam pertandingan monodrama ini, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. So ini kali ketiga penyertaan saya. Alhamdulillah. Jadi kalau Nafis kata walaupun lakonannya tak melibatkan skala yang ramai ataupun banyak, tapi sebenarnya tanggungjawab besar. Betul. Sebab pelakon seorang saja. Mati semua tertubuh pada seorang pelakon. Jadi satu tanggungjawab dan juga satu tugasan yang bukan mudah sebenarnya. Jadi naskah anda yang dibawakan pada malam itu, apakah naskahnya dan dari mana tercetusnya idea untuk menghasilkan naskah sebegitu? Itu siapa yang boleh cerita? Pengarahnya? Tuan pengarah untuk monodrama pada malam itu. Terima kasih, Bawah Harding. Berkaitan dengan cerita talqin, berkaitan dengan isu semasa, berkaitan COVID, jadi kita terjemahkan dalam bentuk monodrama yang maksudnya sebuah cerita yang dilakon oleh seorang pelakon membawa pelbagai watak dalam sebuah cerita. Itu yang dikatakan monodrama. Dan konsep itu kita bawa dan kita jadikan sebuah cerita dan dilakon oleh Tuan Faiz dan secara ni dia adalah penulis untuk cerita ni. Jadi idea ni datang daripada perbincangan dengan sahabat berkaitan dengan bagus kita buat cerita yang berkaitan dengan isu semasa. Berarti cerita COVID. Jadi tercetusnya dari situlah. Jadi diterjemahkan oleh Tuan Faiz sebagai penulis. Baik. Kiranya orang kata untuk mengambil isu yang bukan saja isu semasa tapi juga isu yang berkaitan dengan apa yang berlaku pada dilema seorang yang mengalami situasi itu. Cerita dia panjang sebenarnya, cerita untuk monodrama talqin tu kan. Tapi kalau anda nak tengok, anda kena tengok dekat Facebook dia lah. Dan pengarah teknikal Hazilan. Mungkin sebelum ni pernah terlibat dengan teater yang lain? Saya pernah terlibat dengan teater berskala besar. Itu Bangsawan Sultan Tengah yang juga dianjurkan oleh pihak Dewan Bahasa, di mana kami semua terlibat, yang diarahkan juga oleh Tuan Pengarah. Pusing-pusing situ jugalah. Saya pun pernah bekerjasama dengan orang juga. Jadi macam tu. Jadi kali ini kami menyertai monodrama, memandangkan ia dilakonkan oleh seorang pelakon. Jadi kita membagikan tugasan itu mengikut keperluan lah. Kita ada pengarah teknikal dan pelakon dan juga selaku penulisnya. Baik. Jadi pengarah teknikal untuk sebuah monodrama ni mungkin berbeza daripada menjadi seorang pengarah teknikal untuk teater biasa? Ada beza dia? Ada beza je. Sebab disebabkan oleh monodrama dilakonkan oleh seorang pelakon yang melakonkan banyak watak. Jadi aspek teknikal seperti muzik dengan pencahayaan, beza lampu, tukar warna dengan pertukaran muzik sangat membantu penonton untuk memahami perbezaan transition watak tu. Pertukaran di watak ni, watak satu ke watak dua, dan teknikal juga berperanan menaikkan mood penonton supaya kalau scene tu sedih, dia kan mungkin muzik yang lebih sedih lah. Mood dia lebih suka. Dan Nafaiz, sebagai seorang pelakon yang memainkan watak pelbagai ni, anda harus menjadi seorang chameleon lah. Yes. Kena pandai jadi A, kena pandai jadi B, kejap jadi antagonis, kejap protagonis, kejap sedih, kejap gembira dan sebagainya. Bagaimana? Apakah penghayatan anda? Apakah metod ataupun mungkin approach ataupun pendekatan anda lakukan untuk menjadi seorang pelakon monodrama yang baik? Bagi saya, secara peribadinya, saya banyak melalui pemerhatian saya sendiri. Kalau mengikut watak karakter yang saya bangunkan dalam talqin itu sendiri, seorang lelaki bernama Ismail yang mengalami satu situasi di mana ayahnya menghidap COVID, dah kena COVID, lepas tu ayahnya meninggal dalam keadaan bukan seperti dimandikan jenazah ayahnya begitu, bukan seperti jenazah yang biasa. Jadi saya tidak pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi penghayatan saya bagaimana saya buat adalah saya mencari gali daripada pengalaman-pengalaman pesakit COVID itu sendiri. Saya tanya macam mana keadaan mereka, bagaimana mereka menghadapi situasi itu, dan melalui pembacaan saya juga. Lebih kepada macam tu je lah. Lebih kepada
bacaan saya sendiri. Dan mungkin lebih kepada membayangkan. Imajinasi kena lebih. Imajinasi itu memang kena lebih sikit. Kita tak pernah ada kat situ. Betul. So macam mana kita kena bayangkan kita berada keadaan tu. So itu satu cabaran besar. Sebab itu pengarah memainkan peranan yang penting bagi saya untuk memperbetulkan lakonan saya itu. Betul. Baiklah, kita akan tanya lagi berkenaan dengan monodrama dan juga kemenangan mereka ketika sayembara monodrama tempoh hari. Tapi sebelum itu kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini dalam Kupas Kopi. Jangan ketinggalan menyaksikan travelog pelancongan menerokai keindahan bumi Sabah dalam Mansau Ansau setiap Ahad 11 pagi. Semestinya hanya di saluran OK. Assalamualaikum semua dan selamat datang ke rancangan Gerabak Chef. Saya hos anda Hazon Edri ingin membawa anda bersama untuk mencari tempat-tempat yang cukup istimewa dan unik untuk minum petang kita nanti. Semestinya dalam Gerabak Chef setiap Rabu 10.30 pagi. Nak makan, nak jalan bersama saya Hazon Edri dalam Gerabak Chef di TV OK. Di TV OK. Hanya di saluran OK. Anda mungkin tertanya, video ni tentang apa? Lihat remaja tu. Tajam sungguh renungannya. Dia sebenarnya dilema sama ada mahu membaca buku ataupun tidak. Susah betul ya. Tuan-puan, amalan membaca sudah wujud berkurun lama dari zaman Kesultanan Melayu dahulu hinggalah zaman merdekanya Tanah Melayu. Persoalannya, adakah amalan membaca ini masih diteruskan lagi hingga ke zaman kini? Apa dia buat tu? Dia nak ambil buku ke? Makin dekatlah. Adakah ini saat yang ditunggu-tunggu? Alamak. Inilah dia tuan-puan. Budak-budak zaman sekarang. Apa? Aku baca kat telefon lah. Alamak. Inilah dia tuan-puan. Amalkanlah membaca, tidak kira di mana sekalipun. Sorry bro. Selamat baca. Masih terngiang-ngiang perbualan aku dengan Dr. Azwan. Doktor yang merawat ayahku ketika ayah masih dalam ward ICU. Hello? Ya, saya. Saya Dr. Azwan. Siapa di sini? Oh. Ismail. Begini ceritanya Encik Ismail. Ayah Encik Haji Ibrahim keadaannya sangat kritikal. Virus tersebut telah menjangkiti saluran pernafasannya. Saya harap Encik Ismail bertabah ya.
Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Doktor, tolong doktor. Tolong, saya sanggup bayar berapa saja doktor, asalkan ayah saya sembuh doktor. Tolong doktor, tolong. Selamatkan ayah saya doktor, tolong. Begini ceritanya Encik Ismail. Ini bukan soal berapa bayar, tapi vaksin COVID-19 masih belum ditemui. Sepanjang saya merawat pesakit, merawat ayah Encik adalah satu anugerah bagi saya. Setiap masa dia berzikir dan berdoa kepada Allah. Memang satu anugerah bagi saya. Encik memang betul-betul anak yang bertuah. Bertabah ya. Astaghfirullahalazim. Doktor, kalau saya tak berkesempatan untuk bertemu lagi dengan ayah saya, doktor, tolong jaga ayah saya sebaik mungkin, doktor. Tolong. 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 Luluh hati seorang anak. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku. Jagalah ayah seperti mana ayah menjaga aku ketika kecil. Kau haramkanlah api neraka daripada menyentuh tubuh ayah. Jagalah ayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wow, itu dia lakonan yang penuh penghayatan, penuh fokus dari Rina Faiz, seorang pelakon monodrama yang patut dicontohi. Dan Faiz masih lagi bersama dengan saya dan juga Hazilan dan juga Abah Wahab selaku pengarah dan juga pengarah teknikal. Dan tadi kita dah saksikan sedikit itu fragmen untuk monodrama Talqin. Apakah mesej cuba disampaikan oleh Talqin? Dalam Talqin ini kita sedia maklum sedikit mengambil adaptasi daripada kisah sebenar yang berlaku. Negara dikejutkan dengan pandemik COVID-19 ini, lebih-lebih lagi, dan kluster yang terbesar pernah jadi di Malaysia ini adalah kluster jemaah tabligh itu sendiri. Jadi salah seorang daripada jemaah tabligh itu mendapat COVID dan sehingga mengakibatkan kematiannya. Dan menimbulkan stigma dalam kalangan masyarakat dan memberi tempias kepada keluarga Haji Ibrahim iaitu yang telah meninggal itu sendiri dan ditanggung oleh anaknya tadi. Dan peristiwa tersebut memang jarang berlaku bagi mana-mana anak di muka dunia ini. Dia telah mengalami satu situasi di mana tidak dapat untuk mengucup tangan ayah dia buat kali terakhir kerana kita sedia maklum mayat pesakit COVID-19 itu sendiri hanya ditayamum di atas beg plastik. Jadi dia tidak berkesempatan untuk mengucup dahi ayah dia. Jadi drama Talqin juga cuba menyuburkan rasa empati dalam kalangan masyarakat dan cuba membuang stigma dan mengambil COVID-19 itu sebagai satu yang positif di sebalik musibah tersebut. Jadi watak adalah fiksional. Ya. Tetapi berdasarkan pada kisah yang berlaku, berdasarkan pada peristiwa yang benar-benar berlaku dan juga kluster yang sebenarnya. Baik, Azilan, sebagai seorang pengarah teknikal, apakah anda merasakan pressure ataupun tekanan di mana anda harus menjaga ataupun membawa tanggungjawab yang besar dalam orang kata menjayakan pementasan monodrama ini? Jadi ada rasa pressure tak? Tekanan tak? Kalau dari sudut tekanan tu, tekanan yang saya rasakan selaku yang pengarah teknikal adalah macam mana saya nak mengekalkan mood penonton daripada satu scene sedih ke scene balas tu supaya perubahan yang dilakukan tak terlalu mengejut dan orang cakap potong mood lah. Jadi itulah cabaran saya. Saya cuba untuk mengekalkan mood pelakon, penonton dan pelakon. Dan masa yang sama saya cuba agar benda tu tak keluar daripada watak dia, tak pecah watak lah. Tak keluar daripada sasaran dia. Betul, tak keluar dari sasaran watak dia. Baik. Kira berkarya jugalah tu. Ya, karya jugalah. Jadi Abang Wahab sebagai pengarah pula, bagaimana untuk anda mengekalkan ataupun menjaga pelakon supaya lakonan dia tak terlalu dragging, tak keluar pada sasaran dan juga tak keluar pada landasan. Jadi apa tanggungjawab seorang pengarah tu? Terutama sekali dalam lakonan monodrama ni. Mungkin berbeza daripada teater-teater lain. Pertama sekali
kita sudah mengetahui tentang konsep sebuah monodrama itu seorang pelakon membawa pelbagai watak. Jadi apa yang penting sebagai seorang pengarah, saya memastikan bahawa setiap watak yang dibawa itu nampak jelas. Nampak perbezaan. Itu yang pentingnya. Dengan itu yang dipantau sebenarnya lah. Di samping supaya mood graf untuk cerita itu tidak menurun. Semakin menaik supaya penonton dapat menikmati di samping mesej yang nak disampaikan. Itu yang pentinglah sebagai pengarah untuk memastikan cerita yang kita pentaskan boleh membuat orang terasa dan juga mendapat mesej yang disampaikan itu. Ya, betul. Dan tenaga pelakon seorang pun bukannya mudah, kerana anda melakonkan watak, berbagai watak. Dan Faiz lah untuk pergolongan lah. Harapan anda dan juga bagaimana anda melihat perkembangan monodrama di negeri Sarawak ni? Saya lebih-lebih lagi untuk generasi baru, sebab monodrama ni saya kira memang sudah lama sebelum saya terjebak ataupun masuk ke dalam industri monodrama ini sendiri. Saya rasa ruang untuk penambahbaikan, ruang untuk orang menerima monodrama itu masih segar, masih hijau lagi. Sebab monodrama ni saya galakkan kepada mereka yang menonton ataupun yang di luar sana, monodrama adalah satu persembahan yang sangat orang kata penuh seninya. Hanya seorang pelakon. Jadi dia kalau kita biasa tengok stand up komedi, menyanyi, berlakon, memang dia lebih kurang macam tu. So monodrama adalah satu persembahan yang kita boleh bawa ke mana-mana dan sangat interesting. Baik. Bagi saya baiklah. Sebenarnya banyak saya nak tanya tapi almaklumlah kita kesetujuan. Betul. Terima kasih kepada Faiz, Hazilan dan juga Abah Wahab atas sudah anda, dan saya doakan semoga pelibatan anda dalam monodrama akan terus mewarnai dunia seni dan juga sastra di negeri Sarawak ini. Dan kita akan berehat seketika dan kita akan teruskan dengan topik kita yang kedua, tapi sebelum itu kita berehat, jumpa lagi selepas dalam Kupas Kopi Ilham, sejuta inspirasi. Jangan ke mana-mana.